Apakah itu hakikat ilmu? Soalan ini boleh dijawab dengan baik berdasarkan kisah Hatim Al-Asam dengan gurunya Syakib Al-Balqi, di mana Hatim Al-Asam adalah seorang ulama sufi yang terkenal dan dinamakan Al-Asam setengah kata kerana dia tak suka bercakap perkara yang tak baik, seolah-olah dia pekakkan telinga dia daripada benda-benda yang tak elok. Dan sejarah yang disebut oleh almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud, Hatim Al-Asam ini adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Maknanya itulah hakikat sebenar kesufian. Dan mengikut dalam riwayat yang disebut dalam kitab Al-Fuqaha wal Muhaddisun, bahawa Hatim Al-Asam ini apabila beliau telah diikat dan ditawang oleh orang Rom Turki masa itu, dalam keadaan orang itu telah merebahkannya dan mengikat tangan kakinya dan mahu menyembelihnya. Tetapi kata Hatim Al-Asam, ketika itu aku sedang berfikir bagaimana perbuatan Allah kesudahannya kepadaku. Artinya dia tak kisah mati pisau. Dan pada ketika orang itu sedang mengacurkan pisau dan hampir mengenai lehernya, tiba-tiba satu panah hingga akal leher yang nak menyakitkan dia. Tengok tuan-tuan betapa yakinnya Hatim Al-Asam kepada beriman qada dan qadar kepada Allah, di samping tawakal yang bulat kepada Allah. Jadi dia ini walaupun dia tasawuf, tetapi dia juga orang yang kuat belajar. Ini perangai orang baik, dia kuat belajar. Antara gurunya yang terkenal ialah Syakib Al-Balqi rahimahullah. Satu hari tuan gurunya bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam, sudah berapa lama awak belajar dengan saya? Nampak muka dia familiar sangat duduk depan. Berapa lama dah belajar? Hakim menjawab, 33 tahun tuan guru. 33 tahun ni tuan-tuan, artinya daripada muda sampai umur 20. Kalau start umur 20, maknanya 30, 50 tahun, 53 tahun belajar. Lalu tanya Syakib, berapa banyak ilmu yang kamu petik? Kalau 33 tahun, maknanya banyak tak? Jawab Hatim, hanya 8 masalah saja tu. Dalam banyak-banyak masa belajar tu 8 masalah saja. Maka terkejutlah gurunya seraya berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 33 tahun hanya 8 masalah saja. Jawab Hatim, benar guru, saya tidak dusta. Gurunya Syakib berkata, sila datangkan 8 masalah tersebut. Di sini nak gambarkan yang pertama, bahawa Hatim Al-Asam dia tahu pilih maksud ilmu tersebut. Ilmu tersebut bukan sekadar cakap saja, tapi yakin kepada Allah. Ilmu tersebut dia tahu yang mana intipati ilmu tersebut, yang mewarisi kepada khasiatullah. Jadi tengok daripada penjelasan ini, yang pertama kita dapati bahawa Hatim Al-Asam belajar lama. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu daripada sistem pembelajaran Islami ialah akhi lan tanalal ilma bisittatin illa bisittatin sa'unabbika anha bitafasil. Wahai saudaraku, kamu tak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku nak rayak kepada kamu, nak bagi tahu secara tafsir. Salah satunya ialah waktu zaman, masa yang panjang. Sebab ilmu ni dia tak boleh, kita kata kalau ilmu agama ni dia tak ada jalan pintas untuk jadi. Bayangkan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, otak yang cukup hebat, bergeliga, berbrilian zaman sekarang, tetapi dia belajar sehingga puluhan tahun.
Yang kedua, dia merantau untuk mencari ilmu. Sebagaimana kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, merantau dalam mencari hadis. Maknanya itu yang kedua. Yang ketiga, daripada kisah ini juga kita dapati bahawa Hatim Al-Asam, apabila dia belajar dengan gurunya, maka dia cuba mengamati yang mana ilmu, yang mana bukan ilmu, yang mana sekadar rincingan kepada ilmu, cabangan kepada ilmu. Jadi maknanya dia faham mana ilmu. Ilmu ini sebagaimana yang ditarifkan oleh ulama ialah ada beberapa tarif. Tarif yang pertama yang disebut oleh ulama bahasa Ridul Jahli, lawan kepada jahil. Tarif yang kedua apabila disebut ilmu ialah tasawwur syai' mutabiqul lil waqi'. Gambaran sesuatu itu berbetulan dengan realiti sebenar. Itu makna ilmu. Tafsiran yang ketiga ilmu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa al-ilmu bi nutqihi walakin al-ilma bi fi'li. Ilmu ni bukan semata-mata dengan hanya cakapan yang hebat, tetapi mesti dilaksanakan dengan terjemahan ini. Maknanya ilmu dengan perbuatan. Dan ini ditambah dengan apa yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, mengambil nama nas daripada ayat Quran. Jadi ilmu tersebut mesti adanya khasyatullah. Dan inilah Ibn Athaillah As-Sakandari menyebut, al-ilmu illam tuqaribul khasyah fa'alih. Ilmu kalau tidak disertai dengan khasyatullah, ilmu ini menjadi menghancurkan kamu, merugikan kamu. Jadi itu maksud ini. Baik. Bila seseorang itu adanya ilmu, tengok macam mana dia boleh bahagikan maklumat-maklumat yang dia anggap sebagai ilmu. Bila dia belajar sampai 33 tahun dengan tuan guru dia, maka dia sebut apa yang dia dapat, hasil tajribatul hayat, kehidupan yang panjang. Pertama katanya, aku lihat kepada makhluk. Setiap seseorang mempunyai barang kesayangannya, tetapi bila sampai ke kubur nescaya berpisah. Justru aku jadikan kesayanganku segala kebajikanku supaya ia kekal bersamaku dalam kubur. Inilah yang sebenarnya. Kalau kita tengok ada orang sayang ni, tapi semua tak akan boleh besar. Tuan-tuan tengok tak arti ini, berapa ramai tokoh-tokoh yang hebat, khususnya di timur ini, menjawab jawatan yang besar, yang hebat, tapi bila dia mati apa dia? Tak mati pun lagi kena buang daerah, buang negeri apa yang dia tinggal. Tak ada pun. Habis itu kita nampak maknanya hebat pun hebat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, yatba'ul mayyita salasa fayarji'u isnani wa yabqa wahid fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang mengiringi dan mengikuti mayat ini ada tiga. Pertama, hartanya. Kedua, kaum kerabat dan keluarganya. Ketiga, amalannya. Dua pula, keluarga dah tunggu, sayang macam-macam ni dah tunggu. Begitu juga harta orang tak letak dalam kubur. Kalau letak dalam kubur nanti ada orang lain tinggal yang tidak tinggal. Yang kekalnya amalannya. Amalan ni satu masalah yang cukup besar. Jadi dengan sebab itu dia faham. Bila amalan, maka di sini timbul persoalan, bagaimana kita nak suruh amalan ini akan menjadi benteng kita bersama kita dalam kubur. Maka ini satu perkara yang perlu dimujahadah. Jadi hak yang kita sayang mesti kita kena kekalkan bersama kita selama-lamanya. Hadis Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni kalau orang bagi makanan kepada dia, khususnya jenis daging-daging macam kambing, maka dia banyak sedekah. Tetapi dia tahu favorit Nabi SAW suka makan daging kambing dekat dengan keting dan putih kambing. Sebab keting ni sedap, kalau nak gigit tu sedap rasa. Dia masak-masak sedap.
kena panggang. Jadi yang lain dia sedekahkan, yang tu dia sedekah. Dia bakar untuk baginda SAW. Lalu Nabi bila sampai kajian, Nabi tanya macam mana kambing yang lain kita sedekah semua ya Allah. Yang ini kita nak ajak Rasulullah SAW makan bersama. Maka kata Nabi SAW, yang ini yang tidak kekal, yang sedekah ni yang kekal semua sekali. Tengok berbalik. Jadi di situ menunjukkan bahawa inilah sebahagia-bahagia manusia apabila mereka boleh membawa apa yang disayanginya sampai dalam hidup. Maka bolehlah memberi manfaat dan tolong kepadanya. Kedua, aku lihat firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri daripada keinginan nafsu. Justru aku bersungguh-sungguh mujahadah untuk melawan nafsu hingga stabil dalam ketaatan pada Allah. Jadi dalam bahasa yang mudah, Hatim Al-Asam telah melihat ayat ini dari sudut tugas yang paling suka dalam hidup kita ialah lawan hawa nafsu. Jadi wanahan nafsa 'anil hawa ni perlu kepada mujahadah. Jadi saya terpaksa mujahadah. Sebab itu bila nafsu ni tuan-tuan memang kita suka nak lawan. Allah dia guna bahasa innan nafsa la ammaratun bisu. Ammarah atau wazan fa'ala. Kalau ammarah maknanya amat menyuruh ke arah Allah. Ini sifat nafsu. Jadi nak lawan dengan nafsu ini perlu kepada mujahadah yang besar. Sebab itu sebahagian ulama sufi menganggap sebagai mujahadah nafs sebagai sebesar-besar jihad fisabilillah. Nak gambarkan betapa sukar ni nak lawan nafsu. Jadi atas asas ini aku tengok firman Allah Ta'ala ini, nak jadi bahagia, nak dapat kedudukan yang besar dan mulia, mesti kena mujahadah nafsu. Bahkan ulama menyatakan banyak penyakit sebab daripada punca nafsu. Kita tengok kita kemani darah tinggi, rumah jantung tahu. Ini pemakanan. Makan sedap semangat kita. Jadi di situ kita jangan. Kadang-kadang payah kita nak lawan. Masalah yang lain pun sama, punca ni. Jadi nafsu ni perlu ni. Sebab dia ini pelik tuan-tuan. Makin kita lawan, makin dia ada. Tak boleh cara ni, tak boleh macam-macam. Inilah nafsu yang sentiasa kena mujahadah. Tapi Islam, sebagaimana yang kita bincang dah, dia bukan menekan nafsu. Islam dalam kita kata, dia bukan nak suruh buang nafsu. Pada buang nafsu macam mana? Islam dia mengalihkan mengikut syariat. Seorang lelaki nak kepada perempuan, menuju nak kepada perempuan, jangan nak kepada lelaki. Masalah so malam suruh apa-apa, 2-3 hari lepas suruh apa-apa. Tengok orang bukan tak cerita, amat cerita yang bijak, tapi nak pada lelaki. Songsang tuan-tuan, ini tak betul manusia. Norma kehidupan manusia tidak boleh menerima. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut Ba'ina, Allah kata innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya dia adalah keji, fahishah, tapi datang dalam bentuk nakirah. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang liwat, homoseks atau gay, Allah punya kalimat. Allah menyebut atattunal fahishah, ada bila ma'rifah. Ma sabaqakum ahadun minal alamin. Apa beza? Kata para ulama, apabila disebut tentang liwat ini dengan kalimah al-fahishah, maknanya isu ini isu yang amat berat. Begitu. Ayat belakang ma sabaqakum ahadun minal alamin nak gambarkan zina itulah haram, tapi kalau berlaku akad nikah bersama dengan isteri dia, halal lah, bahkan dapat pahala. Kata Nabi, "Wafi budai ahadikum sadaqah." Kamu bersama dengan isteri kamu pun sedekah. Tengok. Tetapi masalah kita akan nikah untuk nak gay, nak liwat, boleh ke? Haram selama-lamanya. Tak ada perkara yang kata halal, tak ada. Tak ada nas pun. Itu bahaya. Jadi nak lawan hawa nafsu macam mana nak lawan? Ini satu perkara yang perlu
dimujahadah dengan sungguh-sungguh. Jadi buku-bukunya Syekh Hatim Al-Assam faham lawan hawa nafsu ni termasuk dalam agenda kehidupan manusia. Tak boleh nak ikut hawa nafsu sangat, itu bahaya. Yang ketiga, aku lihat dia orang mempunyai barang yang berharga yang disimpannya. Kemudian aku lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal saleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Tak kala dapat bagiku sesuatu yang berharga, nescaya aku hadapkan kepada Allah dengan bersedekah, supaya ia sentiasa kekal. Dan apa? Kerana yang lain akan dihasilkan. Jadi di sini dia jadikan barang yang dia berharga, yang dia sayang, dia sedekah pada jalan Allah. Dan sifat sedekah ni tuan-tuan merupakan satu hal yang cukup susah, melainkan apabila dilazimi. Sebab sedekah, kalau kita tengok salah satu daripada mustaq ataupun sebab kata asal, kata akarnya mengandungi makna sifat. Apa makna sifat? Benar. Maknanya nak sedekah ni mesti daripada jalan. Tapi kalau lebih pada tu, jadi tak benar. Macam kita nak sedekah, saya nak sedekah nanti, kita pun bagi dia. Dia pun kata, oh, dapat. Lepas tu 50 tahun, kita pun waktu apa kita pasti. Aku nak bagi 5 dia, aku nak 50 pun tau. Tak ikhlas lah. Sebab hak ikhlas betul dia. Dia susah ada. Lebih pada tu, jadi lain macam. Jadi itu nak gambar kalau sedekah ni betul-betul dia. Baik.